dan producer filem Pascal. Ya, betul. Siapa nama dia? Apa? Siapa nama penulis Nama skrip? watak ke? Penulis skrip Adrian Teo. Adrian Teo. Adrian Teo. What's up channel, welcome to my guys. Alright guys, hari ni aku ada special treat untuk korang. Ingat tak aku pernah buat satu video react pasal interview pocong tu? Next week birthday Alif kan? Jom kita celebrate kat sana. Oh, ini baik. Aku tak pernah weh celebrate birthday aku dengan terjemput. Al-Fatihah dibaca. Al-Fatihah. Happy birthday to Alif. Happy birthday to you. Boleh tak lepas kita celebrate birthday kau, kita gerak balik? Aku tak sedar hati. Alang-alang dah sampai sini kan, Baria. Kita lepak je lah, tidur je lah semalam sini. Aku rasa hantu tu dia takkan datang. Hei! Jimmy! Salah! Sasha, Maria, kau kat mana tu? Tolong. Kenapa kita dapatkan Alif macam ni? Okay, so filem Ada Hantu, arahan daripada Khairul Azrin. Khairul Azrin. Penulis skrip dan terbitan Adrian Teo yang pernah membawa kita filem Pascal lah. Dan Khairul Azrin juga pelakon dalam filem Ada Hantu ini. Ya. So, Mengarah dan berlakon. First impression. Aku suka. Aku terhibur gila. Kau cakap betul? First impression saya tajuk tu. Macam biasa-biasa tajuk tu. Okay. Kan? First impression lah sebab kita tengok tajuk tu kan. Okay. Kenapa ada hantu kan? Apa pasal tajuk macam ni, itu impression saya lah. Nampak macam corny lah. Macam biasa-biasa kan. So tapi bila kita dah tengok filem tu, at the end dia ada jawapan kenapa tajuk tu macam tu. So that yang best lah tentang filem ni lah. Sama lah dengan poster dia. Poster dia pun tak best tapi cerita dia best. So bila dah tengok, bila at the end tu, masa yang hujung tu, shot yang terakhir tu, baru macam oh sepatutnya tajuk dia macam ni. Kan? So ni kita nak mention spoiler ke tak? Silakan. Kau punya video. So ni spoiler alert lah ya. So keseluruhan cerita aku memang suka sebab ini adalah antara orang kata tradisi filem main-main hantu yang ada dalam dunia Malaysia ni, ya. Tapi yang kali ini dia betul-betul mainkan penonton. Bagi aku lah, dia betul-betul permainkan penonton sebab ada satu kebijaksanaan lah yang disampaikan oleh Adrian Teo sebagai penulis skrip dan juga agak mengejutkan sebagai filem sulung Khairul Azrin ni dengan susunan gerak cerita atau gerak pengarahannya yang bagus bagi aku untuk first timer lah. Sebab mula-mula bila aku tonton, aku tengok dengan anak aku tau. Bila aku mula-mula tonton aku cakap klise you know. Perkataan klise tu keluar tu, apa pula mamat ni cakap pasal feng shui ni, apa jadah ni, liberal ke jadah ni. You know, part-part tu dah mula aku menyoal, you know. Persoalan-persoalan tu mula keluar dan kita akan bercakap pasal ini sisi-sisi orang kata generasi so-called Melayu yang dah hilang tapi ajaran atau pegangan agama, you know. Persoalan-persoalan itu mula keluar dalam kepala otak aku ni. Tapi kemudian bila dia masuk separuh setengah filem, selepas ada seorang watak yang tiba-tiba meninggal atas satu perkara yang berlaku dalam filem ini, dan dia mula buka filem ini seperti satu investigatif lah bagi aku. Dan dia mula terangkan kenapa ini berlaku, dan itu mengingatkan aku pada filem One Cut of the Dead, kalau aku tak silap, filem Jepun yang juga brilliant, yang juga ada persoalan macam so-called metafilm lah tapi itu cerita Jepun tu. Yang ini cara dia lain, cara pembuatan dia lain, tapi dia orang kata mengisi kelok-kelok dan kekosongan dan orang kata kononnya lompong-lompong, malah dia memberi pula penceritaan kenapa benda ni dibuat macam ni, kenapa dia buat macam ni. So bagi aku itu brilliant lah, dan aku boleh ketawa bila menonton tu. Dan yang paling aku suka, dia memang ada momen shocking, dia ada momen yang memang nampak seram, yang bagi aku seram tau. Untuk Ada Hantu ni aku macam budak ni buat lah, budak ni boleh buat.
Dan aku rasa macam tak malu lah kalau kita tayang kat luar untuk filem ni. Tapi aku nak potong sikit bab yang tadi Feng Shui tadi tu. Watak tu dia in the film memang dia bukan Melayu. Okay, ya. Memang dia Chinese. Watak dia. He's a Chinese guy. Ya ke? Ya, sebab tu dia ditugaskan yang bab Feng Shui tu. Okay. Actually, sebab masa mula tengok aku pun confused lah, kenapa dia ni tiba-tiba Feng Shui, sebab muka dia muka Melayu kan. Tapi bila kau rujuk balik, memang dia punya watak tu is a Chinese. Okay. Itu silap aku lah. Itu silap aku. If I'm not mistaken lah. Okay. So macam kau cakap tadi, dia punya tu, dia kalau tidak pun cara dia orang berbahas dan bercakap lah, as if macam dunia tu dia orang punya dan dia orang tak takut apa-apa, especially watak si Zairil dia. Betul. Dan aku sukalah, dia nak tunjuk dia ada pengajaran lah kat situ. Dia nak kata kau ni jangan main-main cakap kan. Betul. Tapi itu tipikal lah, itu biasalah kan, darah anak muda. Jadi dia nak tunjuk di situ pun ada mainan dia. Dia samalah mana-mana filem Melayu, kalau yang daripada segi yang seram, thriller, horror, bab tu mesti ada. Pantang larang. So benda tu pada aku tak lapuk di zaman lah, sebab benda tu heritage. So heritage memang kena ada. Dia selitkan tu secara ni dan bagi aku itu fasa dalam dunia Asia tu dia berjaya tangkap lah. Seram Asia lah. So bila dia masuk pula yang bab Feng Shui tu, pantang larang orang Cina pun is a good thing, sebab kita majmuk. So benda tu bila ada, so that is us lah. Kita tak boleh ignore benda tu. Sebab kita bila filem adalah jati diri kita. So kita adalah Melayu, Cina, India lah. Semua tu, itu baguslah part tu. Satu Malaysia berjaya lah dalam benda tu. So filem ni pada aku dia ada 2 part. First part tu tak berapa, macam aku biasalah. Tapi yang part 2 tu best, yang masa dia kupas tu. Kenapa orang ni mati, apa yang story apa semualah. Yang the best, yang best tu pula masa aku menonton tu, dia membawa aku perjalanan tu, I believe it. I believe that the house is haunted. I really believe it. Lepas tu dia bawa pula elemen conjuring dalam tu. Dia ada elemen conjuring dalam tu. Lepas tu dia cuma dia punya gelap-gelap tu kurang sikit lah. Tapi yang sudden move tu, itu best sikit-sikit. Dia bagi nampak sikit-sikit. So kita believe it. So bila dia masuk part tu, is different as, totally benda lain pula. Menjadikan dia lagi yang menarik, besar lagi daripada yang first part tu lah. Dia berkembang jauh lebih baik. Itu yang dibuat oleh perasaan bila kita menonton One Cut of the Dead tu. Itu yang kita dapat. Dan dalam filem ini dia berjaya menonjolkan hal tu. Lepas tu pula yang aku salute, yang aku rasa best, sebab kita dealing dengan human behavior. So bila you dealing dengan human behavior, all the plan selalunya tak akan jadi exactly as what you want. So benda ni ditunjukkan dalam tu. So siap benda yang diorang plan every time jadi lain. Because you cannot predict human behavior. Good. So benda tu jadi seronok tau. So at the same time pula, dalam pada tu dia ada gangguan mistik. Dia tunjukkan this part gangguan mistik ni, this part gangguan mistik ni. So at the end dia punya plan A ada gangguan mistik dia, plan B ada gangguan mistik dia, plan C ada gangguan mistik dia. That part memang really best. Memang best. Memang I salute yang part tu lah. So memang dia menghiburkan. Cuma yang bab darah tu kurang meyakinkan lah. Sangat kurang meyakinkan lah. Sikit. Tapi that is the benda yang sebab kita nampak. Tapi aku okey. Okey lah kan. It's not a big thing lah. Tak ada hal. Sebab aku suka scene-scene yang bila mata Zahiril dengan terbeliar ni dekat scene. Aku macam damn, itu best. Aku scene power. Aku suka scene dia dalam tandas tu. Yang dia senyum panjang tu. Itulah really scary. Itu power. Aku suka. Dia memang berjaya lah. Dia berjaya tangkap dan dia berjaya kata apa dia sebenarnya filem ni. Sekali last. So kesimpulannya, ini filem popcorn, tapi filem popcorn yang best, filem popcorn yang aku memang tepuk tangan.
Dan dia ada benda-benda yang kalau kita kupas lagi, dia ada juga benda-benda yang genius yang kita boleh tengok kan. Benda-benda yang kecil-kecil yang ini yang buat satu filem tu jadi menarik. Dan ada hantu, ada benda tu. Dia apa related to the world today kan. Dia memang related, dia bukan macam found footage tapi dia tak lari jauh kan. Dia melibatkan benda yang macam streaming kan. That is what yang kita ada sekarang ni lah. Di YouTube kan orang pergi cari hantu. First scene dia yang pocong tu, aku rasa dia, aku punya part dia macam, sebab sekarang banyak especially yang belah-belah Indonesia orang pergi buat kesana kemari, orang rakam hantu, and then the hantu kononnya kan wujud kononnya apa muncul kat situ. Muncul situ dan orang pukul hantu tu apa semua kan. So first scene tu best. First scene tu memparodikan. Dia memparodikan benda tu lah. Footage yang ada dari YouTube tu. Lepas tu pula yang satu lagi part yang aku suka masa diorang cerita, masa diorang masuk rumah tu berhabuk apa semua, and then they show how they make it. The rumah tu berhabuk, ditinggalkan. That one okay, brilliant lah kan, because you don't forget the detail. Kan. So benda tu aku suka. Mengada-adakan yang tiada. Okay, itu saja buat masa ini. So jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita jumpa anda di video yang akan datang. Terima kasih.